Kejohanan Liga Bola Jaring Wanita terbuka kali kedua tahun 2014 adalah anjuran Persatuan Bola Jaring Negara Brunei Darussalam. Ianya merupakan satu projek tahunan yang akan diadakan setiap tahun insya-Allah. Ia juga adalah satu projek bagi pembangunan sukan bola jaring untuk jangka masa panjang dan berterusan, di mana adalah diharapkan kejohanan ini akan dapat meningkatkan usaha sama dan persefahaman di kalangan kelab-kelab dan pasukan-pasukan bola jaring tempatan dalam memajukan dan meningkatkan mutu sukan bola jaring di negara Brunei Darussalam serta mencungkil minat, bakat baru serta pemain-pemain yang berpotensi untuk diketengahkan bagi mewakili negara di perjumpaan-perjumpaan sukan di peringkat serantau maupun antarabangsa dan menyiapkan pemain-pemain untuk membiasakan diri dengan suasana perlawanan bola jaring yang standard. Itu antara lain latar belakang dan objektifnya. Ini akan diadakan bila nih kejohanan ini? Kejohanan ini akan diadakan dalam dua peringkat, iaitu peringkat kelayakan pada 26 Oktober 2014 iaitu pada hari Ahad, manakala perlawanan peringkat division pula akan bermula pada 9 Januari 2015 dan akan diadakan pada hari Jumaat dan Ahad sehingga penutup yang mana dijangka pada bulan Mei 2015. Kejohanan akan diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasan Al-Bolkiah. Jadi kita ingin mengetahui apa mengenai dan syarat-syarat bagi yang akan menyertai pertandingan tersebut. Okey, pertandingan ini akan dikendalikan mengikut atau berpandukan kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Persatuan Bola Jaring Antarabangsa IFNA, singkatan bagi International Federations of Netball Association, Official Rules of Netball Revised 2007 yang ada masa ini. Syarat-syarat bagi menyertai pertandingan ini ada dijelaskan di dalam borang penyertaan kejohanan ini, di mana antara syarat-syarat utama ialah pasukan yang menyertai dikehendaki mendaftar sebagai ahli Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dan setiap pasukan perlu menghantar 18 orang iaitu terdiri daripada pengurus pasukan, jurulatih, primary care person dan 15 peserta. Antara 15 peserta ini, 3 orang pemain adalah dimestikan untuk berumur 20 tahun ke bawah. Borang penyertaan ini boleh didapati dari Awangku Azim Setiausaha 1 pada talian 8613574, Dayang Star Setiausaha 2 talian 7149154 dan saya sendiri Hajah Suzy N 88555077. Ya, ini pasukan perlu menghantar 18 orang ni ya? Ya. Terdiri daripada pengurus pasukan, jurulatih, primary care person dan 15 peserta. Ini kalau tadi yang boleh dihubungi ini nombor-nombor taliannya boleh dapat kita bawakan sekali lagi. Okey. Taliannya. Awangku Azim Setiausaha 1 8613574. Dayang Star Setiausaha 2 7149154 dan saya sendiri Hajah Suzy N 88555077. Alhamdulillah. Inilah pasti selepas ini ada yang akan menghubungi talian-talian tersebut dan untuk kejohanan ini terakhir menghantar borang bila agaknya? Tarikh terakhir menghantar borang tidak lewat pada 1 hari bulan Oktober 2014 iaitu entry by numbers, yang mana entry by numbers adalah memastikan bilangan pasukan yang turut serta. Dan pada 1 hari bulan November 2014 entry by names iaitu memastikan pemain-pemain bagi setiap pasukan. Apa maksudnya tu entry by number tu yang lebih terperinci lah? Maksudnya ia macam memastikan berapa bilangan pasukan yang ikut serta. And then sudah 1 hari bulan November 2014 itu nanti akan memastikan menapis lagi nama-nama pemain. Itulah dia. Dan teruskan lagi untuk berikutnya. Okey. Untuk makluman bersama jua, mesyuarat pengurus pasukan bagi kejohanan ini akan diadakan pada satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian dan perlu dihadiri oleh pengurus pasukan yang telah didaftarkan. Semasa mesyuarat tersebut, pengurus pasukan adalah dikehendaki untuk mengesahkan senarai nama peserta seperti mana yang dihadapkan dalam entry by names. Pengurus pasukan juga dikehendaki membayar yuran pendaftaran sebanyak 250 semasa mesyuarat tersebut. Jika sekiranya pasukan ingin membuat pemain gantian,
selepas mesyuarat ini diadakan, yuran pendaftaran sebanyak RM15 akan dikenakan bagi setiap seorang pemain gantian. Ya. Jadi ini peserta yang ikut serta ni, adakah mereka ni dari keempat-empat daerah atau macam mana ni? Dari keempat daerah, terbuka kepada 4 daerah. Seluruh tanah air ni dibukakan. Ni kadang-kadang ada juga bertanya ni, kalau yang ikut serta ini kumpulan-kumpulan yang memang sedia ada ataupun ada kumpulan-kumpulan baru, macam mana tu? Atau yang kami bukakan untuk yang kumpulan baru dan juga yang lama. Dan mengira kumpulan baru pun dia lakukan. Yang penting umurnya dia lebih daripada 20 tahun. Dimestikan 3 orang pemain dari setiap pasukan itu, Yan. Rasanya Alina masih boleh berlatih, Alina. Tubuhkan satu pasukan. Tapi kalau mengikut tadi undang-undangnya, syarat-syaratnya umur tidak melebihi ada had umur ya. Ada had umur, tapi dalam satu pasukan kita mesti ada 20 tahun ke bawah, 3 pemain. 20 tahun ke bawah tu. So that's mean 12 peserta tu bolehlah ikut umur tu. Jadi ada had umur yang ditentukan ya. Jadi boleh menerangkan sedikit mengenai dengan format perlawanan bagi kejohanan ini nanti. Okey. Masa perlawanan bagi peringkat kelayakan adalah 10 minit kali 2 suku dengan masa rehat selama 2 minit. Sementara masa perlawanan bagi peringkat division adalah 15 minit kali 4 suku dengan masa rehat selama 3 minit bagi suku pertama, 15 minit bagi suku kedua dan 3 minit bagi suku ketiga. Sistem perlawanan pula akan diadakan di dalam 2 peringkat, iaitu peringkat kelayakan yang mana akan diadakan secara liga. Satu pusingan dibahagikan kepada 4 kumpulan A, B, C dan D. Peringkat division 1, Johan dan Naib Johan setiap kumpulan akan dimasukkan ke division 1 dan berlawan secara liga 1 pusingan. Sementara division 2 pula, tempat ketiga dan keempat setiap kumpulan akan dimasukkan ke division 2 dan akan berlawan secara liga 1 pusingan. Penentuan kemenangan adalah berdasarkan kepada mata yang diperolehi, di mana pasukan yang menang akan mendapat 3 mata, 1 mata bagi seri dan 0 jika kalah. Itulah dia. Antara lain yang telah pun dikongsikan. Kalau tadi memperkatakan hadiah, ini yang ditunggu ni. Apa saja hadiahnya yang telah pun disediakan? Okey. Hadiah keseluruhan bagi division A ialah wang tunai, sebuah piala, pingat dan sijil beserta sebuah piala rebutan. Naib Johan dan pemenang ketiga pula akan menerima hadiah wang tunai, sebuah piala, pingat dan sijil. Manakala hadiah keseluruhan bagi Johan Division A ialah wang tunai, sebuah piala, pingat dan sijil beserta sebuah piala rebutan. Naib Johan dan pemenang ketiga pula akan menerima hadiah wang tunai, sebuah piala, pingat dan sijil. Itulah dia hadiah-hadiahnya. Ya. Jadi sebenarnya kita ketahui ya, kejohanan Liga Bola Jaring Wanita terbuka ini dalam merupakan kali kedua. Jadi macam mana kesinambungannya dari kali yang pertama? Macam mana sambutan kejohanan yang pertama kali diadakan? Sambutan pada musim ini sangat menggalakkan dibandingkan dengan yang kali pertama? Ya, dibandingkan dengan kali pertama. Pasal masa kali pertama dah berapa expose. Jadi ini diberikan banyak cara banyak cara disampaikan message tersebut. Untuk mengungsikan mewar-warkan. Alhamdulillah, info sekarang ini mudah untuk disebarkan melalui WhatsApp, melalui Facebook, Instagram. Dengan kejohanan seperti ini sudah tentunya akan dapat menarik minat tidak hanya untuk daerah Brunei Muara, tapi daerah-daerah lainnya, daerah Belait, daerah Tutong dan juga daerah Temburong. Kalau kita menyaksikan kejohanan seperti ini memang seronoklah ya. Kita pernah membuat tinjauan juga di beberapa kejohanan dan ini menarik perhatian kita untuk menjadikan mereka, khususnya peserta-peserta ini dengan kecepatan dan sekaligus demi semangat kesukanan yang mereka tunjukkan. Jangan lupa untuk Auda yang hendak ikut serta, kalau tadi ada talian-talian yang disediakan untuk Auda mengikuti kejohanan ini dengan dibukakan untuk seluruh daerah di negara kita Brunei Darussalam ini ya. Baik, terakhir sekali harapan Persatuan BNA dengan adanya kejohanan ini. Ya, sebagai wakil dari pihak Persatuan BNA, setentunya saya berharap agar kejohanan ini akan dapat mencapai hasrat dan tujuan ianya diadakan, serta akan dapat berlangsung dengan sebaik mungkin insya-Allah. Kepada mana-mana pasukan yang berminat di luar sana, jangan lupa untuk mendaftarkan
mendapatkan borang penyertaan kejohanan ini dan mendaftarkannya seberapa segera. Siap pulang kejohanan ini. Kalau diadakan Alina agaknya dengan ibu-ibu saudara dan juga anak buahnya sekarang ni ramai kan. Kalau ditubuhkan daripada satu keluarga tersebut ni memang suatu yang menarik. Ya, kalau boleh tadi lakukan aktiviti tersebut bersama dengan keluarga. Sekarang ini bukan saja bola jaring, futsal juga, kaum wanita ni orang tidak ketinggalan. Mereka juga pandai ni main futsal sebetulnya. Satu cabaran ni Syarizal. Ya. Kalau di negara kita Brunei Darussalam ni dan Haji Suzy di negara kita tempat-tempat yang disediakan oleh pihak kerajaan memang banyak sudah ya. Memang banyak. Terutamanya di dewan-dewan sekolah ya. Dewan sekolah, dewan JKR, dewan dar tekaful di bandar pun ada juga menyewakan gelanggang. Kawasan-kawasan perumahan kerajaan ada melakukan latihan-latihan ada disediakan gelanggang juga sana. Ini macam mana ni rasanya target untuk sambutan yang kita wawancara ini sebenarnya berpengalaman ni. Sudah bermain dalam kejohanan ni dalam berapa lama sudah? Sukan ini berapa lama sudah agaknya ni? Dalam barulah kalau kirakan 3 tahun baru. Barulah. Kalau dibandingkan banyak lagi yang banyak senior. Lagi yang senior dari kami. Jadi macam mana target untuk kejohanan ini nanti? Sambutannya macam mana target? Ada target-target tertentu? Sasarannya? Sasarannya kalau mengikut dari tidak pulang ada target apa, but tujuannya adalah untuk mengeratkan saja lagi. Jadi mengembangkan sukanan ni lah. Jadi di negara dengan kita adanya memberikan dari Rampai Pagi TV ini mungkin kaum wanita yang di luar sana yang minat bola jaring ini bolehlah memberikan nanti sokongan dengan adanya perlawanan ini nanti datang beramai-ramai. Macam anda ikut rasanya rakan kita ni. InsyaAllah anda pun ikut mengambil bahagian tetapi memberikan sokongan kalau ada kesempatan insyaAllah. Tukang tepuk tangan lah, janji memberi sokongan.